Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Okey, untuk hari ini kita akan pergi kepada langkah kedua dalam penulisan RPH menggunakan CIDS. Okey, ini cikgu dah buka. Okey, dah login, dah masuk password. Jadi kita dah buka lah kita punya website. Okey, kemudian langkah pertama ialah kita nak cipta rekod baharu. Okey, jadi klik sahaja di bahagian atas ni, cipta rekod baharu. Rekod baharu ni kita buat rancangan mingguan bagi setiap mata pelajaran lah. Okey, mengikut kelas dia. Okay, contoh, minggu 1, subjek matematik, kelas 5K. Okey. Jadi harap cikgu boleh ikut aturan ni supaya nampak seragam lah. Kita tulis minggu dulu, subjek apa, kelas apa. Okey, contohnya cikgu ada ajar tahun 5, 2 kelas. Okey, 5K dan 5W. Jadi cikgu boleh buat slash sahaja 5W. Okey, rekod ni hanya cipta satu sahaja. Okey, untuk tahun. Macam ada tahun 5, satu rekod. Tahun 3, satu rekod. Tahun 2, satu rekod. Okey, nanti RPH dia akan pecah lah. Itu jika pengajaran cikgu sama. 5K ajar yang sama, 5W ajar yang sama. Cikgu boleh buat satu rekod. Sekiranya pembelajaran tu tak sama, 5K ajar lain, 5W ajar lain, jadi cikgu perlu buka dua rekod. Okey. Jadi ni satu kelas sajalah. Okey, jadi cikgu pilih kategori sekolah, sekolah rendah. Aras kelas tahun 5. Subjek sains dan matematik kategori tadi. Kalau cikgu lupa, cikgu boleh tekan di bahagian bawah ni untuk semak kategori subjek. Kemudian pilih subjek matematik. Okey, PDPR tak perlu tik, STEM, STEAM, stream ni pun tak perlu tik. Terus kepada cipta rekod. Okey. Jadi di sinilah kita perlu masukkan pilih di SKP kita yang nak mengajar tarikh, masukkan tarikh. Okey, contoh buka sekolah nanti 21 sehingga 1 minggu MIW kita 1 minggu sehingga 25. Okey, minggu pelajaran satulah minggu yang pertama. Okey, minggu yang pertama. Kemudian bahagian pemberitahuan ni sekiranya ada cuti, kita boleh masuk bahagian ni. Sekiranya tak ada, tinggalkan kosong. Tema PAK boleh pilih. Okey, jika cikgu nak pakai untuk pembelajaran cikgu, pilihlah di bawah ni. Okey. Sekiranya tak ada, tak nak guna, tak apa, tak ada masalah. Dia tak ada nak wajibkan pakai. Okey, kalau ada cikgu nak guna, boleh pilih. Bidang pembelajaran kita pilih ikut di SKP yang kita nak mengajar, tajuk, standard kandungan. Okey. Sekiranya cikgu klik standard kandungan yang cikgu nak ajar tu tak ada. Okey, tak ada tapi di SKP-nya ada. Cikgu boleh type sahaja. Okey. Contoh okey. Contoh bunda andai kata tak ada, cikgu boleh type, lepas tu cikgu klik bawah dia ni. Dia akan masuk. Okey, dia akan masuk. Okey, tak perlu kalau dah ada tak payahlah kita nak type, kita pilih sahaja. Okey. Okey, untuk pilih ni, cikgu boleh pilih terpulang. Cikgu nak terus buat untuk 1 minggu. Contoh cikgu dah rancang, Isnin nak ajar apa, Selasa nak ajar apa, Rabu nak ajar apa. Okey, cikgu boleh terus masukkan, tak ada masalah. Okey, ataupun cikgu kata tak apalah nak rancang Isnin dahulu sahaja. Nak tengok esok murid mencapai ke belum. Sebab kalau tak capai, esok nak kena ulang kan. Okey, jadi cikgu boleh pilih dulu satu. Untuk hari Isnin sahaja. Dia boleh nanti kita nak tambah kemudian boleh, tak ada masalah. Okey. Jadi standard prestasi, objektif pembelajaran kita perlu type lah. Okey. Kalau cikgu dah ada yang lama, cikgu nak copy paste boleh. Copy daripada Google Classroom tu, paste sahaja dekat sini pun boleh, tak ada masalah. Dia boleh masuk.
Okey, bila cikgu tekan enter, dia terus akan naik. Kita tak sempat lagi nak tuliskan dia punya ayat sampai habis. Jadi macam mana kita nak edit? Kita klik, double klik. Okey, double klikkan pada perkataan yang tu. Okey, dia akan keluar ni, sini dah boleh enter. Okey, cikgu enter, dia akan ke bawah. A, B. Okey, itu contohlah. Kemudian dah siap, klik je tanda right. Okey, dia akan simpan. Okey. Okey, sama juga untuk kriteria. Okay, bila kita type, kita enter, dia akan masuk terus. Kita nak edit, kita double klik. Okay, A, B, contoh. Okay, ini jika hari Isnin punya. Okay, objektif pembelajaran hari Isnin. Kalau cikgu nak terus masukkan objektif pada hari Selasa, boleh terus type di bawah. Kalau dah tahu kita nak ajar, dah ada perancangannya, nak ajar hari Selasa, nak ajar apa pula kan. Okey, jadi cikgu terus boleh masuk. Okey. Untuk hari Selasa. Okey. Okey, sama juga dengan kriteria lah. Jika hari Isnin dan Selasa cikgu menggunakan objektif pembelajaran yang sama, tak perlu masuk dua lah, satu sahaja. Okey, bergantung kepada perancangan cikgu. Kalau nak pakai 3 objektif untuk minggu tu, type 3 lah. Okey, ini kalau contoh cikgu nak buat Isnin sahaja, Selasa, Rabu cikgu tak rancang lagi. Jadi boleh hari Selasa masukkan kemudian pun boleh. Okey, dia boleh ditambah, dibuang, tak ada masalah. Okey, kemudian kita tekan simpan. Okey, kemudian kita ikutlah aliran dia. Okey, dia ada aspek seterusnya. Kita klik sahaja aspek seterusnya. Okey, yang ni semua pilihlah cikgu. Cikgu tengok je. Okey, ada pilihan kat situ. Yang mana nak guna boleh pakai. Tak nak guna, nak kosongkan, tak ada masalah. Okey, terpulang mengikut lesson cikgu. Okey, simpan. Okey, dia akan masuk carta tu untuk apa pula. Okey. Dia tak ada had. Cikgu nak guna sebanyak mana boleh. Okey, kemudian dah siap semua, tekan je simpan. Okey, kemudian pergi aspek seterusnya. Okey, ni pun sama. Ada yang nak pakai, kita pilih. Tak ada, kita tinggal lah. Kemudian tekan simpan. Okey, bawah ni kita tak perlulah. Okey, program transisi ni. Okey, tekan simpan. Okey, kemudian aspek seterusnya. Kita ikut sahaja. Dia dah terus dah. Okey, kalau tak nak guna, contoh. Okey, nak pakai satu saja. Okey, tak apa, satu saja pun boleh. Nak guna semua pun boleh. Okey, aspek seterusnya lagi. Pembelajaran meta. Okey, tengok ada yang nak guna. Kalau tak ada, biarkan je lah. Tak ada. Okey, adegan pengajaran kita biarkan macam ni. Guna dia punya set induksi. Langkah 1, langkah 2, langkah 3 penutup. Okey, peruntukan masa ni ialah kalau cikgu nak guna. Okey, set induksi nak buat 10 minit. Langkah 1 nak buat 10 minit. Langkah 2 nak buat 20 minit. Langkah 3 nak buat 10 minit. Penutup nak buat 10 minit. Okey, cikgu boleh tick. Kalau cikgu tak nak masukkan waktu, cikgu untick. Okey. Tak naklah set-set masa, set induksi pun semua tu. Tak nak, kita untick dia. Okey, kemudian tekan simpan. Okey. Kemudian pergi sampai sunting MIW dan cipta APH. Inilah rekod yang telah cikgu cipta. Dia macam rancangan mingguan. Okey, mingguan tu kita nak belajar apa. Okey. Maka siaplah satu rekod cikgu. Okey, untuk kita tengok dia ada di bahagian mana, cikgu boleh pilih di atas ni buka rekod. Okey, buka rekod. Okey, jadi dia ada di sinilah. Okey, yang ni kalau cikgu tengok, kalau kita dah biasa guna, dia tak ada kat sini sebab tarikh yang saya letak tadi bulan Mac. Jadi kita pilihlah bulan Mac. Okey, jadi dia ada kat sinilah minggu 1 matematik 5K.
tahun 5. Okey, ni MIW ni rancangan mingguan dia lah. Okey, MIW. Inilah yang kita buat tadi yang pilih banyak-banyak tu. Okey, jadi dah selesailah langkah kedua. Kalau kita ada contoh kita mengajar 5 kelas. Okey, 5 kelas 3 kelas subjek yang berbeza-beza. Contoh matematik tahun 5, matematik tahun 3, matematik tahun 2. Jadi MIW kita pun kena ada 3. Okey, kena ada 3. Setiap kelas 1 MIW. Okey. Itu sahaja langkah kedua. Dah selesai. Terima kasih.